Subhanahu wa taala kemenangan kepada tentera Talut, dan bagaimana ujian yang Allah Subhanahu wa taala telah pun lakukan kepada tentera Talut, dan bagaimana Talut itu sendiri dengan kebijaksanaan dia telah pun menguji askar-askar dia dengan beberapa ujian, dan bentuk-bentuk ujian tersebut iaitu dengan Talut tidak membenarkan tentera dia minum air walaupun berjumpa dengan satu sungai yang ada air. Kira-kiranya sampai yang minum air itu tidak termasuk dalam tentera dia. Itu yang telah kita sebut pada kuliah kita yang lepas. Pada malam ini sambungan lagi, setelah Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana Allah Taala memberi kemenangan, dan ayat akhir 249 tu Allah Taala kata wallahu ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan orang yang sabar. Itu mereka yang berani itu, mereka sambung kata-kata mereka bahawa Allah bersama dengan orang yang sabar. Bersama di sini maksudnya Allah Taala akan memberi bantuan kepada mereka yang sabar. Dan kita lihatlah bagaimana dalam peperangan Talut dan Jalut ini, tentera Islam mendapat kemenangan dalam peperangan. Kalau kita tengok bagaimana tentera Talut dan Jalut ni, kita boleh tengoklah sejarah Islam zaman Nabi SAW, itu tentera Islam mendapat kemenangan di dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, tentera Islam hanya 313 orang berlawan dengan musyrikin Mekah yang ramai, tetapi Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan kepada tentera Islam. Sebab apa? Sebab kesabaran dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat 250. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Baik. Dan apabila mereka menentang Jalut, walamma baraza Jalut wa junudih, dan juga tenteranya, tentera Jalut. Ini adalah semasa Talut telah pun menghadap ataupun menghadap tentera Jalut yang hampir hendak berlawan dalam medan pertempuran. Maka mereka sudah nampak tentera Jalut berada di hadapan, sama-sama berdepan. Lalu mereka berdoa, qalu rabbana afghir alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Qalu rabbana afghir alaina sabra. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami. Ini adalah satu doa ketika mana kita berhadapan dengan musuh. Ketika mana kita berhadapan dengan musuh, kita diminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bersabar di situ, dengan makna tidak lari daripada medan pertempuran ketika mana tengah bertempur. Ketika mana tengah bertempur tu, kita tidak boleh sama sekali lari daripada medan peperangan. Yang mana kalau kita lari daripada medan peperangan, saya orang tersebut dikira lari daripada medan perang, merupakan salah satu daripada dosa yang besar. Kalau kita tengok di sini, mereka minta supaya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kesabaran kepada mereka ni. Dan doa minta sabar ini boleh dibaca di hadapan musuh sahaja. Tidak boleh dibaca ketika mana tidak berada di hadapan musuh ataupun tidak dalam peperangan. Nabi tidak membenarkan berdasar kepada hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang membaca supaya
meminta dengan Allah supaya Allah Ta'ala berikan kesabaran kepada dia. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok riwayat ni, Nabi kata, adakah kamu minta bala daripada Allah? Kerana apabila seorang tu minta sabar, bermakna ujian akan menimpa dia bertalu-talu sehinggalah dia betul-betul sabar. Jangan salah minta dengan Allah. Tetapi Nabi sebut pada dia, mudoalah supaya afiah. Supaya afiah. Diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, kalau boleh buka kitab Al-Adhkar, Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis daripada Abu Dawud, doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Cuba balik pendek. Satu riwayat lagi ada sambung, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu di antara doa dia. Allahumma inni as'aluka al-afu wal afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Apa makna afiah tu? Nah, ni kalau kita duduk dalam keadaan biasa begini, tak ada peperangan, kita diminta dengan Allah Ta'ala dengan afiah, bukan sabar. Kalau kita berhadapan dengan musuh dalam peperangan, kita kena minta supaya Allah Ta'ala beri kesabaran kepada kita. Kesabaran di situ dengan makna kesabaran supaya tidak lari daripada medan perang. Kerana peperangan itu berhadapan dengan mati. Sebagaimana tentera Talut berdoa kepada Allah ini, Rabbana afghir alaina sabra, wahai Tuhan, limpah kepada kami, sabar kepada kami. Ini di antara bacaan dibaca, doa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala oleh tentera Talut. Baik. Ada satu riwayat lagi, yaitu rawahu Tirmidzi. Nabi mendengar seorang lelaki berdoa dengan doanya. Baginda mendengar dengan doanya, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa huwa yaqul Allahumma inni as'aluka as-sabr. Qala sa'altu Allah al-bala fas'alu afiyah, Nabi kata. Rawahu Tirmidzi. Nabi dengar, ya Allah, orang tu minta, ya Allah, aku mohon kepada kamu sabar. Nabi kata, adakah kamu minta bala? Maka mintalah afiah. Ini kerana sabar semasa senang. Kalau kita minta sabar semasa senang, sebenarnya kita minta bala. Kerana nak sabar itu mesti datang ujian. Masa senang kita tak minta sabar. Dan kalau kita minta sabar, Allah Ta'ala beri bala kepada orang tu, kena beri ujian yang besar. Nak sabar itu mesti diuji. Mana ada sifat sabar dia mari dia begitu saja tanpa diuji. Dia mesti diuji supaya dia mendapat kesabaran. Lalu kita tukar. Ada yang orang tak tahu, dia minta, ya Allah, kurniakan kepada aku kesabaran. Betul, dia minta tu, minta sabar. Tetapi dalam bab peperangan, dalam bab biasa ni minta afiah. Saya ulang sekali lagi, minta afiah. Bagaimana doa tadi? Doa tadi riwayat daripada Abu Dawud yang diriwayatkan, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah, atau Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa mali wa ahli. Itu semua doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh buka Adhkarun Nawawi, kitab doa-doa yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang berbentuk zikir. Zikir apa orang panggil, doa apa orang panggil. Baik. Cuma kita nak tahu apa makna afiah. Apa makna afiah? Kalau kita tengok di sini, al-afiyah ni, qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, terlalu banyak hadis yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memohon afiah. Dengan lafaz afiyah adalah satu lafaz yang umum.
yang terkandung di dalamnya menolak segala perkara yang tidak baik pada badan, pada batin, pada agama, pada dunia dan juga pada akhirat. Ini boleh buka kitab Al-Minhaj, Al-Syarhus Sunnah, Sahih Muslim, Al-Minhaj, Syarahus Sahih Muslim daripada An-Nawawi. An-Nawawi sebut dalam bab ni bahawa afiah ni dia kata maknanya umum. Maknanya umum. Mudah-mudah kita bercakap beginilah, kalau sakit minta sembuh. Kalau susah minta senang. Kalau hidup sempit kelapangan. Afiah ni maknanya kesempurnaan dalam segala masalah. Sebab tu saya pernah sebut pada tuan-tuan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar doa kepada umatnya ini, satu doa yang mana umat dia baca merangkumi keseluruhannya. Nabi lah orang yang paling bijak dalam minta dengan Allah Ta'ala. Nabi orang paling bijak minta dengan Allah. Jadi doa kita tu kadang-kadang kita berdoa, kita duk minta dengan Allah Ta'ala, kita sendiri pun tak tahu kadang-kadang apa yang kita minta dengan Allah. Kita nak baca doa ni biar kita tahu kita nak minta apa dengan Allah. Sebab tu doa ni disyaratkan baca seorang-seorang. Kalau kita nak doa apa-apa dengan Allah, baca jaga perseorangan. Melainkan khatib tu di atas mimbar dia baca doa, contohnya doa minta hujan, dia biasa tak angkat tangan kalau doa khutbah. Tapi kalau minta hujan, Nabi SAW berada atas mimbar, Nabi angkat tangan berdoa pada Allah. Kita boleh kata amin, boleh. Sebab itu merupakan satu doa. Jadi kalau kita faham bab doa ni, kita tak sibuk dengan nak suruh orang lain berdoa, kita aminkan, tak payah, kita doa sendiri. Dan banyak kali saya sebut, bab doa lain, bab angkat tangan ketika berdoa tu lain. Dia tidak satu bab. Tidak semua doa tu perlu angkat tangan. Tidak semua doa tu berhajat kepada angkat tangan. Ada doa yang tak perlu angkat tangan. Naik kenderaan, doa makan, tak perlu angkat tangan, tapi dinamakan sebagai doa, permintaan kepada Allah. Baik. Wasabbit aqdamana, selain daripada minta sabar, wasabbit aqdamana, dan teguhkan tapak pendirian kami. Itu bukan sahaja sabar, tapi hati itu teguh, kaki kami teguh, tak lari. Maknanya dia minta supaya keberanian untuk lawan musuh supaya tak lari. Sabar menempuh ujian musuh yang berada hadapan yang begitu ramai, yang kita telah syarah pada minggu-minggu yang lepas. Berhadapan dengan dia ni ratus ribu. Dia hanya beberapa orang sahaja. Kalau nak kira bahawa dari segi bilangan memang kalah tentera Talut. Tapi kita telah baca ayat pada kuliah yang lepas, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Semuanya dengan biiznillah, dengan izin daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau Allah Subhanahu wa taala izin, maka tidak ada yang mustahilnya. Memang akan jadi. Memang akan jadi. Sebab apa? Sebab itu izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang mengizinkan perkara tersebut. Bila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan perkara tersebut, apa pun boleh jadi kalau Tuhan izin. Bila kita sebut biiznillah, biiznillah ni benda yang tak jadi pun akan jadi. Benda yang mustahil pada akal untuk jadi pun dia akan jadi. Sebab apa? Dengan izin Allah. Dan akidah orang mukmin ni kena ada. Hidup ni semua perkara biiznillah, dengan izin Allah Taala. Sebab tu kita diminta supaya serahkan segala urusan kita ini kepada Allah. Sebab dengan izin Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita nak buat satu perkara apa sahaja pun dengan izin daripada Allah. Kita rancanglah macam mana perancangan pun. Orang rancang contoh nak kahwin, tiba-tiba mari PKP. Nak buat macam mana? Qaddarullah. Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi, biiznillah, Tuhan boleh izin ke siapa sahaja untuk dapat hidayah. Dan Tuhan boleh izin
Sesiapa sahaja untuk dapat rezeki. Semuanya itu adalah biidznillah. Baik, wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah tapak pendirian kami, jangan kami bagi kami lari, jangan kami kaki lembek, jangan terasa letih, jangan rasa takut untuk berlawan dengan musuh. Wansurna al-qaumil kafirin, serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Mereka minta kemenangan diberikan kepada mereka, dan ini doa yang indah sekali dalam Al-Quran, yang kekal sampai ke hari ini. Tapi ingat, doa ni memerlukan keadaan, memerlukan keadaan. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Oleh kerana itu, apabila ada doa-doa dalam Al-Quranul Karim ini diajar sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh doa untuk kedua ibu bapa. Wa qur rabbirhamhuma, Allah Taala sebut. Wa qur rabbirhamhuma, dan kamu katakanlah. Bukan main Tuhan sebut, kamu sebutlah. Ini doa mustajab ni, doa mustajab. Nak banding dengan doa lain. Rabbirhamhuma, ya Allah, rahmatilah keduanya. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku, merahmati aku, menjaga aku semasa aku kecil dulu. Siapa suruh sebut tu? Allah suruh sebut. Allah suruh sebut. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul, dan katakanlah, masuk itu dengan kebenaran, dan keluar juga dengan kebenaran. Waj'al li min ladun, dan kamu berilah kepada aku, jadikan aku ni di sisi kamu sultanan nasira, kekuasaan yang ditolong oleh kamu. Yang ahli-ahli parlimen ni kena baca doa ni. Bila masuk dewan, baru lesah masalah, baru tak fikir hal peribadi, baru tak bergaduh sama sendiri. Saya nak ajar dalam live malam ni, ahli-ahli parlimen ni. Boleh gitu? Bukan saya kata ke dia, saya nak ajar dia. Ahli parlimen ni kena baca doa ni. Rabbi akhrijni mukhraja sidqin, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kena baca. Tak selesai masalah negara ni, baru selesai. Taklah dalam dewan tu bergaduh hari-hari, tak tahu apa duk bergaduh. Kalau kita kata, dia kata kita kata bab politik. Tak kata macam mana pemimpin jenis tak reti juga ada 2-3 orang. Bismillah. Pemimpin yang baik, dia panggil, dia terima nasihat. Kalau kita kalau kita buka sejarah-sejarah Islam, ulama ni menjadi penasihat kepada pemimpin. Nasihat kepada pemimpin. Dan memang begitulah. Kalau tak kena dengan apa yang pemimpin nak, ulama kena marah. Bukan marah saja, dia penjara. Imam Malik, Imam Ahmad di penjara sebab sebut benda betul. Itu kisah yang berlaku turun temurun berlaku kisah begitu daripada dulu sampai ke sekarang pun begitulah. Jadi nasihat tu kena ada, dan saya tetap akan beri nasihat. Awak nak dengar, nak mendengar punya pasal. Baik, sebab apa kita nak beri nasihat tu? Kita beri dalil. Ad-dinun nasihat. Agama ni nasihat. Agama ni nasihat. Segala benda yang manusia duk kalut pada hari ni, tak balik pada agama, tak balik pada Islam, duk gitu, kacau bilau.
Jadi kacau balau. Jadi tak teratur kehidupan. Karena Islam dia ada jalan penyesalan dia. Penyelesaian dia. Jalan nak selesai itu ada. Kita tak yakin Islam. Maka Islam ni jaga akidah, jaga maruah, jaga hartanya. Semua Islam jaga. Akidah dia jaga, nyawanya, hartanya, maruahnya dijaga oleh Islam. Dengan macam-macam dalil alim ulama kita tulis, Islam jaga segala-gala. Tapi tak yakin. Duk nampak hak masalah lagi, duk nampak hak Yahudi tu lebih molek lagi daripada hak Islam, hak Nabi ajar pada kita. Sebab tu jadi gitu. Terima bala macam-macam, terima musibah macam-macam, duduklah keadaan begitu. Karena tidak ada, bila dia tanaza'u, fa in tanaza'tum fi syai', tidak ada faruddu ila Allah wa Rasul. Tidak ada balik kepada Allah dan Rasul. Duk balik pada otak pemikiran dia sendiri yang dia rasa dia cerdik. Manusia nak selesai masalah manusia. Manusia nak selesai masalah manusia ni tak jadi. Allah je boleh selesai masalah manusia. Kalau kita bagi manusia ni jaga manusia, macam kita bagi lembu jaga lembu. Tapi kalau kita bagi manusia ada agama tu jaga manusia, agama yang jaga manusia, barulah orang tu jaga lembu. Kita bagi tahu ke lembu mu jaga puak-puak mu ni, aku nak pergi masjid sekejap. Pagar tak tutup, tali tak ikat dah. Lembu kata beres. Dia pun ajak puak-puak dia pergi merata, kita pergi mana habis dah, kita pesan ke ketua lembu ni suruh jaga. Sebab kita suruh lembu jaga lembu. Kalau kita suruh orang jaga lembu, orang yang berpandukan kepada penyelesaian yang betul untuk jaga lembu, maka baru betul. Agama ni ibarat begitulah. Dia boleh menyelesaikan segala masalah. Allahu Akbar. Jadi kesianlah kita kesian. Ayat nombor 51. Ayat nombor 51. Fahazamuhum biidznillah. Wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Wa 'allamahu mimma yasha'. ولولا دفع الله الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Baik. Fahazamuhum biidznillah, mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Allah Ta'ala letak di situ. Maknanya apa ni? Petunjuk bahawa doa mereka tadi dimakbulkan. Tapi Allah Ta'ala beri petunjuk di situ, makbulnya doa tu, minta menang tu bukan kerana kamu kuat, bukan kerana kamu ramai, bukan kerana kamu hebat, tapi kerana biiznillah, kerana izin aku bagi. Kalau aku tak bagi kamu menang, tak menang. Dengan kekuatan kamu tak sekuat musuh kamu. Tentera kamu ramai, tak seramai musuh kamu. Kalahmu, tapi biiznillah, kerana izin daripada aku bagi. Doa dimakbulkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Dawud Jalut, dan Nabi Daud membunuh Jalut. Jalut ni siapa dia? Ketua syirik. Ketua syirik. Dia punya kepala dia. Kepala dia. Orang Kelantan ni bahasa dia ada, dia panggil kepala pengak, dia panggil. Itu bahasa Kelantan lah tak? Kepala dia ni orang panggil Jalut. Ketua syirik. Dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam. Pada ketika itu Nabi Daud tu belum jadi nabi lagi. Tak jadi nabi lagi. Nabi Daud adalah salah seorang daripada komando tentera kepada Talut. Nabi Daud adalah tentera kepada Talut, tentera kepada hak baik ni, yang mana dia melepasi ujian yang diuji sebelum daripada ni. Dia tak minum air, maknanya dia komando betul. Masa tu dia tak jadi nabi lagi. Ni nak beritahu kepada kita bahawa
Syirik ni kena dibasmi oleh ketua agama. Syirik mesti dibasmi oleh ketua agama. Dan kalau kita tengok zaman Nabi, akhir zaman nanti kita tengok, bila tentera Al-Mahdi datang menyentang tentera Dajjal, yang bunuh Dajjal tu Nabi Isa. Al-Mahdi ketua tentera, Nabi Isa ketua agama. Boleh faham ni? Baik. Tapi kepimpinan Al-Mahdi ni tetaplah kepimpinan Al-Mahdi, tapi hak tukar bunuh Dajjal tu Nabi Isa. Sebagaimana dah sebut hadis Nabi SAW, Talut komander tentera, pemimpin pada ketika itu. Yang bunuh Daud, yang belum pada situ belum jadi Nabi lagi, tapi orang alim dah daripada kalangan Bani Israel. Dia sebagai ketua agama. Maknanya yang dapat membasmi syirik adalah ketua agama. Tapi kalau ketua agama tu sendiri ajak orang kepada syirik, maka rosaklah agama ini. Boleh faham tu? Dan ketua agama ni dia kena cari umara, pemimpin, untuk memudahkan kerja dia dalam membasmi syirik. Suatu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia pilih keluarga Ali Saud. Dia bukannya, sebab apa orang duduk kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab tu begitu teruk sekali? Kerana dia seorang ulama yang bersama dengan politik. Sebab dia tengok bahawa kuasa politik pada ketika itu boleh membantu dia untuk membasmi segala syirik yang dibuat di Mekah pada ketika itu. Ada sembah kubur walinya apa sebagaimana cerita yang boleh kita lihat. Boleh faham ni? Jadi janganlah duk tuduh bukan-bukan. Jadi bila ulama ni dia terlibat dengan kerajaan, yang mana ulama tu sendiri dia bukan jadi ahli politik, tidak, tapi dia sokong kerajaan untuk hapuskan syirik. Bila sokong kerajaan, ada ulama yang menentang kerajaan. Boleh faham ni? Maka ulama yang menentang kerajaan ni memang tak puas hati kepada ulama-ulama ni. Ya sokong ni, dia mesti lawan. Jadi benda yang disebut sebagai fitnah kepada Syekh Muhammad Abdul Wahhab tu, dia sampai dulu di tanah Melayu ni nak banding dengan pujian dan jasa Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Tu yang kita sebut sebagai, orang duk kata Wahabi, ekstrim Wahabi. Tak ada ekstrim, sesuai dengan zaman dia ketika tu. Kita kena tengok uruf juga, uruf kawasan dia macam mana, perkistaran dia macam mana. Sebelum daripada kita kata, kita jangan pukul kata begitu, jangan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube tu boleh buka. Dia orang dah upload dah dalam YouTube. Jawapan Ustaz Salman Ali kepada salah seorang daripada ustaz yang duk sebut bahawa Ibnu Taimiyah menghalalkan darah orang. Boleh tengok. Pak Siri dia jawab. Jelas. Kalau tak faham lagi saja mu nak lawan je lah. Kalau mu faham betul-betul hak dia sebut tu dengan hujah, kamu akan minta maaf dengan terbuka. Minta maaf dengan terbuka. Jangan main fitnah ulama hak mati dah duduk cara depan Allah Taala di hari akhirat. Cara depan Allah Taala di hari akhirat sebab fitnah orang walaupun dia mati dah. Menghidupkan kembali fitnah yang disebut tu. Dia kata menghalalkan darah. Halal darah kat mana? Dia kata siapa sebut usolli, bunuh. Sebut usolli, bunuh. Mu baca sekerat, baca tak habis. Kalau baca habis, mu jumpalah sebab apa Ibnu Taimiyah suruh bunuh. Bukan sebab usolli, sebab dia mengharamkan apa yang menghalalkan apa diharamkan oleh Allah. Sebab masalah tu banyak. Bukan sahaja dia sebut usolli, dia baca dengan kuat, dia ganggu orang lain. Bila orang tu tegur dia marah orang tu bahawa dia kata inilah syariat Muhammad. Disebut gitu, dia telah mengubah syariat. Tu benda dia.
Tapi oleh kerana mulut tu nak fitnah kat orang, nak fitnah situ. Tak takutlah. Betul. Cakap dengan tak takut. Tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak jumpa Ibn Taymiyah di hari akhirat tak tahu. Macam mana nak jumpa Ibn Taymiyah? Seluruh dunia ni mengaji kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Akui keilmuan dia. Oh, dia maksum, dia tidak maksum. Tidak, ada kesalahan dia pun ada. Biasalah ulama. Nah, dia tidak maksum, kesalahan dia tu ada. Siapa-siapa pun atas muka dunia ni begitulah. Tapi kenapa duk jaja sampai begitu teruk sekali? Jawapannya kerana memang tugas ulama dia akan menentang syirik macam-macam mana pun. Dan orang yang minat pada syirik, minat pada bid'ah, dia akan lawan. Dia akan lawan. Tuan-tuan kirim salam lah pada hak lawan sunnah tu. Tanya dia. Mu nak lawan ni, mu lawan sunnah, mu lawan Nabi ke mu lawan apa? Tanya dia gitu. Mu nak lawan sunnah ni, yang mu nak tegak sangat apa yang kamu buat tu. Mu lawan ni lawan siapa? Kalau mu ni duduk dia perlih, bukan mu lawan perlih, bukan lawan amri. Mu lawan sunnah Nabi. Sebab apa hak kita sebut ni sunnah Nabi? Nak tanya, tolong kirim salam. Orang-orang hak lawan tu kirim salam dia. Tolong tanya dia dengan hati yang terbuka. Jangan marah ke dia. Mu lawan siapa? Tanya gitu. Sebenarnya, mu berhujah ni hujah siapa? Hak ni dalih, hak ni terang. Siap dengan majlis fatwa lagi mesyuarat nak buat keluar satu-satu dalih. Dah mu lawan dengan akal. Mu sebenarnya mu lawan siapa? Mu lawan hadis Nabi tu. Siapa hak suruh lawan? Iblis dah suruh lawan. Jadi macam mana hidup pakai kepiah tetapi hidup ikut iblis? Allahu Akbar. Sedihlah tengok, sedih orang lagu tu. Akhirat lagu mana tak tahulah. Wa atainahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha'. Allah Taala sebut. Dan sesudah itu Allah Taala berikan kepadanya Nabi Daud. Nabi Daud tu Tuhan beri kuasa pemerintahan serta hikmah yang diajarkan, yang dikehendaki oleh Allah. Pada hari kemudian Nabi Daud yang bunuh Jalut itu diangkat menjadi seorang nabi dan diajar ilmu wahyu. Nabi Daud AS antara nabi yang diberikan pangkat kenabian bersama dengan kuasa kenegaraan. Seorang nabi dan juga dia seorang pemimpin dalam negara. Seorang lagi yang mendapat sebagaimana dia itu anaknya Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman mendapat kuasa yang lebih lagi daripada Nabi Daud, yang tidak pernah diberi oleh seorang pun di atas muka bumi ini kecuali Nabi Sulaiman AS. Walaula dafa'ullah linnasa ba'dahum bi ba'd. Kalau Allah tidak menolak setengah manusia dan setengah yang lain. Baik, ini hikmah disyariatkan daripada perang. Ia dapat menolak keganasan manusia menggunakan setengah manusia yang beriman. Maknanya apa? Kalau ada atas muka bumi ni orang yang zalim, mesti ada orang yang beriman datang untuk membasmi kezaliman itu dengan perang. Sebab apa dengan perang? Kalau orang tanya sebab apa dengan perang? Sebab bincang pun tak jadi dah. Gencatan senjata pun tak jadi dah. Proses perdamaian pun tak jadi dah. Tak jadi semua sekali. Cara hak paling jadi perang. Maka ketika perang itulah Islam diajar berperang hanya lawan musuh dalam peperangan. Tidak disuruh membunuh kanak-kanak. Bom sana, bom sini, letup sana, letup sini. Bukan daripada Islam. Hanya di medan perang. Siapa? Orang yang ada depan kita. Siapa dia? Musuh kita. Kalau ada wanita yang menjadi tentera, kita lawan wanita. Walaupun tidak dibenarkan membunuh para wanita dalam peperangan. Tapi kalau jadi askar, kena bunuh dia. Sebab dia lawan. Orang yang ada dalam rumah tak keluar semua sekali kecuali dalam rumah tu, dia lindung seseorang yang disebut sebagai lawan kepada Islam. Kalau dalam berhala-berhala, dalam apa orang panggil rumah-rumah ibadah dia, Islam tak lagi kita pergi roboh, pergi bakar rumah, tak bagi. Maknanya Islam lawan tu betul-betul musuh.
begitu indahnya syariat Islam ya Allah Ta'ala ajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dituduh juga Islam itu sebagai ganas, sebagai ekstrim. Allahu akbar. La fasadatil ard, saya rosak binasalah muka bumi ini. Maknanya kalau Allah tak buat begitu, tak ada syariat perang ni lagi binasa. Sebab sekarang ni orang nampak peperangan itu menuju kepada kebinasaan, ramai orang mati. Memang betul. Tetapi dalam Islam, hak mati itu hanyalah musuh sahaja. Orang yang tak terlibat dalam peperangan tak mati. Tak mati. Muhammad Al-Fatih, nama yang cukup masyhur, membuka Konstantinopel yang tidak pernah ditakluk oleh orang sebelum daripada ni. Yang dipuji dalam hadis Nabi SAW, sebaik-baik tentera, sebaik-baik pemimpin, mereka yang boleh buka Konstantinopel. Ketika masuk di masjid Hagia Sophia tu, dulu gereja, orang Nasara, orang Kristian berkumpul dalam tu ramai-ramai. Mereka kira bahawa habislah mereka kali ini. Kerana di kawasan tersebut pada ketika itu, Konstantinopel ini ditakluk. Kadang-kadang pemimpin itu aliran Katolik. Dia akan hina, dia akan lawan, dia akan tindas orang Protestan. Dan mazhab Kristian ni banyak. Ada Ortodok. Kalau Ortodok yang memerintah, habis Katolik semua sekali jadi rosak. Karena mereka taksub kepada mazhab mereka. Mereka fikir apabila Islam memerintah dan dapat menguasai Konstantinopel, mereka akan dibunuh. Sebagaimana mereka berhadapan dengan mazhab yang lain, walaupun mereka sama-sama agama Kristian. Tetapi rupanya tidak. Muhammad Al-Fatih sebut bahawa kamu boleh hidup dengan cara kamu. Kamu boleh beribadah dengan cara kamu. Kamu boleh bercampur dengan Islam. Sebab apa? Sebab itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaran Nabi. Sebab tu kalau Islam ni menjadi penguasa kepada dunia ni, kita yakin dan percaya tidak ada seorang pun akan dizalimi di atas muka dunia ini. Tidak akan ada seorang pun dizalimi di atas muka dunia ini. Sebagaimana wanita yang di zaman dulu, zaman pemerintahan apa tu? Allahu Akbar, saya tak ingat nama pemimpin. Wanita yang dizalimi, terselok kain dia, diselok kain dia oleh musuh-musuh Islam, dihantar oleh pemimpin ni, tentera, kerana seorang yang dizalimi. Wanita yang dizalimi itu seorang. Sebab apa? Itu tugas khalifah Islam. Itu tugas khalifah Islam, membela sesiapa sahaja. Oleh kerana dunia ni diperintah oleh Yahudi Nasara, sampai pada hari ini umat Islam masih lagi tidak bangun. Tapi yakin janji Allah akan beri kepada Islam. Janji Allah, bumi ini akan diperintah oleh orang Islam satu hari. Itu janji Nabi SAW kepada umat ini. Dan pemimpin tersebutlah yang akan lawan segala jenis kerosakan yang ada di atas muka bumi. Dan pada ketika itu merupakan tanda-tanda untuk dunia ini telah pun akhir zaman. Tapi janji Allah nak beri dunia ini kepada orang beriman. Itu kita kena yakin. Allahu Akbar. Walakinna Allah dhu fadlin 'alal 'alamin. Akan tetapi Allah sentiasa melimpah kurniaannya kepada sekalian alam. Tadi Tuhan sebut la fasadatil ard, wasak binasa muka bumi. Kalau Allah tak buat begitu, tentulah tidak ada syariat dan ada maksiat sahaja. Kerana hak zalim pasti akan zalim tanpa ada sekatan. Manusia ni hidup dengan tidak ada agama sampai tahap mereka akan lakukan keganasan. Memang begitu. Manusia yang tanpa agama, dia akan lakukan keganasan. Tak sodok katalah hak ni nak bela, hak orang tu nak bela, hak orang ni tidak. Kalau mu tak ada agama dalam tubuh mu, tak ada akhirat, keganasan pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Jangan kita terpengaruh dengan orang yang disebut sebagai nak membela hak asasi manusia.
Jangan terpengaruh. Walaupun nampak dia tu nak bela semua orang, tapi hakikatnya ada benda yang tersembunyi di balik itu, bahawa cuba untuk mencabut agama yang ada pada tubuh kita itu sendiri. Akhirnya manusia hiduplah keadaan tidak ada akhirat, tidak ada syurga, neraka, dosa, pahala. Apa yang manusia ada kalau hiduplah keadaan tidak ada akhirat? Ayat nombor 252. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat keterangan Allah yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad dengan benar. Allah berikan kisah ni kepada Nabi SAW sebagai pengajaran. Dan maklumat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi itu benar, betul. Dan kita terima maklumat daripada Nabi SAW, kita rasa puas hati oleh kerana Nabi bercakap benar. Dan apa yang Nabi cerita tentang Talut, tentang Jalut, semuanya benar. Untuk apa Muhammad? Untuk pengajaran kepada kamu. Yang pertama sekali, jangan kamu rasa takut nak berlawan dengan musuh. Jangan kamu rasa resah bila berlawan duduk dengan musuh. Jangan kamu rasa sedih apabila kamu dicuba dengan ujian-ujian yang berat. Semua itu kata-kata semangat dan cerita-cerita yang semangat yang Allah Ta'ala bawakan di hadapan Nabi SAW, dan Nabi baca di hadapan para sahabat. Begitu indahnya Al-Quran mendidik jiwa manusia. Sebab itu kita kata, manusia yang bunuh diri ni manusia yang kita panggil teruk lah, teruk. Sebab apa? Dia tak jumpa cari punca kehidupan dia. Manusia yang semangat dia down, manusia hidup dalam keadaan tak jumpa cari masalah sebenar hidup dia, kita panggil manusia yang tak jumpa cari punca. Punca kehidupan tu tak jumpa cari. Tapi orang mukmin dia ada Al-Quran. Al-Quran ni salah satu daripada musabab untuk dia tenang jiwa, kerana dalam Quran ni ada ahsanul qasas, ada cerita yang paling baik. Bermula daripada perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Untuk menyelesaikan masalah ruh manusia ni, masalah perasaan dan jiwa manusia ni. Nabi memang hidup dalam keadaan diuji bertalu-talu. Tapi Nabi tak bunuh diri. Sahabat tak bunuh diri. Sahabat tak kecewa kerana Al-Quran datang membina semangat sahabat. Ketika mana semangat tu kendur, semangat tu turun, pada masa tu Quran diturunkan oleh Allah. Dia cerita macam-macam kisah supaya semangat tu kembali. Jadi kesimpulan yang boleh kita mengaji pada malam ni, kalau kita resah dan gelisah, kita rasa kita tidak ditolong oleh Allah Ta'ala, ketahuilah dalam perkara yang besar lebih pada tu lagi Tuhan tolong. Apatah lagi perkara kecil yang kita ada, kita hadap sehari-hari ni, lagi-lagi Tuhan nak tolong. Cumanya kita malah minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebenarnya. Kalau kita berdoa main-main, kalau kita berdoa tak bersungguh, kalau kita meminta tak bersungguh dengan Allah Ta'ala. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada kita apa yang kita minta? Kalau kita sendiri dalam keadaan tidak yakin dengan apa yang kita minta, dan kita rasa bahawa apa yang kita minta ni, kita minta dalam keadaan main-main. Bersungguhlah minta dengan Allah, kerana Allah tu memang nak beri kepada kita. InsyaAllah pada bulan hadapan kita sambung ayat 253 pada juzuk yang ketiga dah. Kita masuk juzuk ketiga dah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Wallahu ta'ala alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك العاصي إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله.